Second video untuk malam ni. Tadi video introduction. Sorry suara lebih lag. Probably mic problem. So yang ni aku terletas. It's okay. So hopefully video sebelum ni aku akan shoot balik ataupun biar just introduction, tak ada apa, just bebel. So but this one is actually tentang Microstock, Shutterstock, Adobe, One2RF, Deposit Photo. Okay, ini tentang introduction. Bagus tak bagus ke, relevan ke tak relevan ke 2021 ni untuk Microstock, itu satu lagi video akan datang. Tak buat lagi. Okay, introduction tentang Microstock ni. Okay, senang cakap Microstock ni satu platform untuk creative media, fotografer ke, videografer ke, editor ke, designer, audio, orang buat audio. Ni adalah satu platform di mana orang upload di platform-platform ni untuk dijual dan orang boleh beli dan boleh pakai sama ada untuk commercial use ataupun editorial use. Okay, senang kata, pendek cerita lah untuk orang Melayu atau orang Malaysia ni kan. Platform untuk kita upload gambar, kita jual. Orang beli, kita dapat commission. Macam tu je. Macam biasa orang upload kat IG, Facebook, Instagram IG lah kan. Facebook, IG, Twitter. Mana lagi? Tak tahu aku social media apa aku kurang. Semua platform social media lah. Biasa orang upload just for kenangan, untuk throwback apa semua. And tak dapat apa-apa, just dapat kenangan dan simpan, just share to people your everyday routine ke, achievement, macam tu je lah. Ataupun even for business, marketing kan. Okay. Tapi Microstock ni satu platform di mana kita upload gambar, orang berkenan, orang minat, orang akan beli gambar tu dan kita dapat commission. So biasanya kita berjual beli gambar lah. Kita nak beli pun boleh dan jual pun boleh. So itu adalah Microstock secara asal ataupun mudah lah. Upload jual. Tapi dia tidak semudah itu. Kalau mudah itu dah ramai dah jutawan. Bukan Malaysia je, ramai orang lagi dah jadi jutawan. Itu problem dia. Okay, Microstock ni korang pandai buat audio ke, ataupun gambar ke, edit gambar ke, edit video ke, ambil video ke, pakai DSLR ke, pakai phone ke, apa-apa medium platform atau format yang korang boleh ambil gambar, ambil video, rekod suara, boleh dimuat masuk ke dalam platform-platform ni, dijual. Itulah. Okay, memang setahu aku, mostly yang aku tahu adalah pakai US dollar. So dia dijual, dibeli dalam amount USD. Kita pun dapat commission daripada dalam USD. Dia masuk ke akaun kita dan dia akan di exchange ikut currency time to time lah. Bulan tu korang punya currency, kita punya currency, tukar je macam ni kan. Tapi itu yang macam wow, yang kita duduk belah-belah Asia ni macam wow, kalau gambar jual $1, itulah $1 RM4. $1 gambar jual, aku dapat RM4. $10 aku dapat RM40. 10 keping gambar jual, dapat dah RM40. Aku upload 10 keping gambar kat IG, 10 like pun belum tentu lagi dapat. So macam tu lah, macam seronoknya di mana kita di negara Asia ni, currency kita rendah compare pada rendah. Macam mana comparison kita nak cakap, duit tu $1, duit kita lagi mahal. Kalau kita nak pergi shopping ataupun cuti kat sana, kita duit keluar banyak lah kan. Diorang $1, diorang beli macam-macam kat kita punya tempat. Macam tu lah, lebih untung diorang lebih untung lah. Kita macam lebih currency pun faham kan. Maknanya seronoknya duit diorang tu di convert ke duit kita, kita dapat lebih. Itu seronoknya. Okay, so dia dijual dalam bentuk currency USD. Ada yang aku tak ingat, ada satu platform yang pernah nampak dalam pound sterling. Pound ikut, tapi dia ada currency lain, ataupun memang tu currency tapi dia akan di-convert juga dalam USD. Tak ingat lah, dah lama lah. Okay, basically aku dalam industri ni baru 2 tahun. Agak nak kata lama tak, ada orang lagi lama 15 tahun ada juga. Ada yang medium pun dah 5 tahun, 6 tahun. Ada yang baru, memang ramai baru start.
tapi benda ni tak ramai yang boleh sustain ataupun boleh continue lah lama. Aku pun banyak kali rasa nak stop ataupun ni rajin tak rajin. Okay, tentang microstock ni tadi aku cakap, biasanya jual gambar video, dijual dalam bentuk currency, kita pun dapat commission. Itu yang seronok, yang best dia. Lepas tu sebagai macam kita duduk rumah, kita nak makan, kita ambil gambar, kita ni. Okay, macam mana gambar apa lah kan, kita go through dulu untuk dijual. Okay, dia apa-apa jenis gambar pun boleh. Korang nak kata gambar teh tarik boleh, gambar roti canai boleh, gambar kertas koyak boleh, sampah tengah jalan boleh, faceman dan berteraburan pun boleh. Apa jenis gambar pun korang upload yang ikut kualiti ataupun dia punya syarat-syarat lah, syarat size apa semua tu nanti kejap lagi. Apa-apa gambar pun, masa nak kata apa-apa gambar boleh dia upload untuk dijual. Sebabnya ada orang membeli. Tapi itu persoalannya, adakah apa-apa gambar yang kita upload pun akan ada orang beli ataupun ada orang ambil kisah pun gambar tu orang nak beli. Tapi ada certain cases, macam gambar-gambar aku pun, gambar yang entah macam mengarut aku ambil gambar pun ada orang beli. Itu peliknya. So dia apa-apa jenis gambar boleh. Mostly tak kata segala gambar boleh. Mostly about 80 to 90% boleh. Tapi topik, genre, niche apa korang tu korang kena fikir juga. Okay, apa yang tadi aku kata? Apa yang aku kata tadi? Okay, gambar, video, audio korang boleh jual apa-apa jenis, tetapi dah ada requirement lah. Contoh macam gambar, sekurang-kurangnya 2 MB. Tak ada kecil daripada tu. Nak besar pun tak boleh lebih 40 MB tak salah aku. Dia ada requirement juga. Paling minimum, paling besar. Gambar ataupun video tak boleh ada noise. Macam bila gelap sangat, dia ada noise kan, bintik-bintik kan, tak boleh juga. Gambar terlampau terang pun tak boleh juga. Gambar yang macam mana, bukan horror, macam set lah bedah nampak isi dalam yang inappropriate, yang tak patut, setengah boleh, setengah tak boleh. Ada syarat yang lain pula. Lepas tu bila kita nak upload gambar tu pun kita kena ada syarat dari segi description, title dia macam mana, ni kategori apa, lepas tu kena ada hashtag, lepas tu adakah ni untuk budak-budak ataupun tidak, atau adakah ni for adult, dia ada. So maknanya korang boleh upload apa-apa gambar pun, tetapi ada kriteria-kriteria untuk dilepas. Dia approve lah. Gambar kita upload tapi tak semestinya dia akan approve. Dia bila kita upload, kita isi detail, orang akan check adakah gambar-gambar ni mengikuti syarat-syarat platform ni, ikut tak syarat-syarat deposit foto, syarat-syarat Shutterstock. Ikut tak? Kalau ikut, okay, okay, approve. Barulah dia akan masuk kita punya portfolio ataupun domain kita untuk orang nampak dan orang akan beli. Dia macam tu lah proses dia. Tapi syarat-syarat tu terlampau panjang lah. Aku pun tak hafal semua. Aku pun makan masa 2 tahun upload gambar. Tengok FA, reject, okay, belajar, okay, tanya orang-orang lama, makan masa. So it's a process, bukan mudah. Nak kata Microstock ni best jual dalam USD, kita belanja dalam RM. Tak juga. Tak juga. So basically kalau yang Microstock ni macam mana kata, dia seronok tapi bukan mudah. Sebabnya kita nak menjual, kita umpama menjual produk lah. Sekarang ni macam PKP. Okay, ramai orang berniaga cookies, Chocoja apa semua kan. So it's a trending apa semua. Ramai orang buat. Dan kalau jual gambar pun same thing. Kau umpama kau menjual satu produk, kalau orang sekarang ni, kalau sekarang lah, kalau time sekarang ni tiba-tiba orang jual apa ni, baju-baju t-shirt ataupun bendera Malaysia, untuk sambutan Merdeka, tak ada orang beli. Sebabnya sekarang bukan musim Merdeka, sekarang bukan bulan kemerdekaan. So dia umpama kau jual produk, kau menjual produk yang ada orang nak beli. Kalau kau jual yang tak ada orang beli pun,
orang beli 1-2 tapi tak semua. So kau umpama menjual sesuatu produk, kalau kau jual kocak ke, kau jual pizza ke, kau jual cookies ke, kau nak kena fikir, kau jual tu nanti ada orang beli ke tidak? Kau jual ni ada orang tengok ke tidak? Adakah benda ni trending sekejap saja? So Microstock ni umpama satu bisnes macam bisnes-bisnes lain di mana korang ada cost, korang kena ada niche, korang kena ada planning. Lepas tu korang kena fikir pula dari segi cara orang kita nak marketing. So macam kalau post Instagram, mesti ada hashtag, mesti ada description apa semua. Same thing. So Microstock ni pun juga korang kena isi detail-detail tu. Aku tetap beritahu tadi. So hashtag apa semua tu main peranan. Umpama orang nak cari gambar kita. Kalau macam ke Instagram, kau post je, kau tak ada title, follower takkan 10-15 orang, hashtag pun tak ada, kau rasa dah ada orang akan nampak kau punya Instagram. So dia sama juga dari situ. Kalau Instagram pun Facebook pun, setiap 1 minit berapa puluh ribu aku tak tahu dah sekarang ni. Sebab sekarang ni time COVID, orang duduk rumah, orang akan scroll, orang akan upload konten. Setiap 1 minit, setiap 1 saat pun mungkin berpuluh atau ratus, mungkin ribu worldwide. And Microstock ni adalah platform dunia. Dia bukan Malaysia je, dia dunia. Satu dunia boleh tengok dan beli. So kalau kau tanpa proper detail untuk berbisnes tanpa proper title, hashtag, keywords tu, orang tak jumpa kau punya gambar, kau tak boleh jual juga. So it's a business. Dia bukan something yang mudah-mudah. Wah, sekeping gambar $50, sekeping gambar $100. Yes, memang ada. Tapi dia sejenis bisnes. Aku sendiri berkata, aku ada buat bisnes niaga tu, tak juga maintain lama ataupun sustain. Dia bukan sesuatu yang mudah. Sebab bisnes, kau nak menjual sesuatu benda, kau nak jual cookies, kau nak jual kek lah, kau nak jual baju, nak jual tudung lah. Tapi sekarang ni orang jual gambar. Kau nak kena planning, kau kena ada cost, kau kena ada discussion macam target, topik apa, musim apa. So macam kalau kau tak buat benda tu, bisnes kau takkan berkembang dan takkan ke mana. I'm speak from my own experience. Sebab aku bukan kata orang luar sana, aku kata diri aku juga. Sebab for the past 2 years aku Microstock, aku baru sale aku tak pernah lebih $1,000 lagi lah. Tak pernah lebih. Aku sebab aku tengok baca dalam Microstock ni, kita tak boleh bagi tahu kita punya income ataupun sale. It's a disclosed information, macam rahsia confidential lah juga kan. Faham lah benda tu. So aku boleh kata aku tak pernah lebih $1,000 lagi. Bukan salah Shutterstock apa, tu salah aku sendiri. Sebab aku go for quantity, aku tak go for quality. And hashtag keywords aku pun aku tak buat properly and banyak. Yang kena gambar tu yang propernya. So gambar aku kadang jual, kadang tak, kadang jual, kadang tak. So tak sampai 1,000 tu pun dalam masa 2 tahun, sangat-sangat slow, sangat tak berkembang. Katalah 1,000, katalah aku dapat $800. $800 pun, fikir betul, $800 kali 4 buat 2,400. 2,400 untuk 2 tahun. So kalau 2 tahun 48 bulan, so busuk-busuk sebulan kau dapat dalam $100-200. Betul ke? Betul ke? 2,400, okay, $800 contoh kali dengan RM4, so dapat, salah, 3,200. Orang nampak kau lama tak pengira, bagi dengan 24 bulan. So sebulan kau dah average, average, bukan tiap bulan kau dapat, dah ada naik turun sebab bisnes. Sebulan kau dapat dalam RM130 lah. So maknanya RM130 sebulan kau dapat. So it's just side income sahaja. Okay lah, ada 130 boleh duit makan ataupun duit minyak motor kau kan, ataupun subscription untuk Adobe Photoshop. Yes, dia boleh menampung. Tetapi it's not aku nak berhenti semua kerja aku nak jual gambar je. No, dia bukan. So Shutterstock ni satu platform untuk dapat side income. Dia boleh jadi dapat full income juga, bukan tak boleh, tapi bukan mudah. Sebab macam aku kata tadi, kau kena cari niche, kau bukan boleh jual satu gambar dekat satu tempat je. Kau satu gambar ni kau boleh jual kat Shutterstock, kau boleh jual dekat Deposit, kau boleh jual kat Waktu RF, kau boleh jual dekat 2020. Dia ada banyak platform.
saham, kau bagi saham kat tempat ni, kau saham kat sini, kat sana ni, kat sana, senang-senang. Semua tempat. Kalau semua tempat dapat terjual, kau dapatlah duit tu. So, tapi macam saham juga, mungkin terjual, mungkin tidak. Kalau saham memang kau dah rugi. Dan ni kau sudah rugi sebab kau buang masa untuk ambil gambar, edit, caption pun semua tu. Dan cara senang untuk buat edit, caption pun semua tu sekali buat. Tapi ni is still a process of learning. Itu adalah microstock. Ini adalah tentang microstock ni. So, dia tak mudah. Tapi dia boleh jadi salah satu platform untuk mana-mana kita sebagai orang dalam kreatif media ataupun tak nak mencuburi pun boleh menjual gambar. Apa niche macam makanan ke, kerja-kerja piping ke, boleh. Tapi dia, kalau korang nak buat sebagai full time pun boleh. Nothing is impossible. Tapi korang tak boleh expect buat kerja part time, expect nak dapat gaji macam orang kerja full time. Aku ada kenal beberapa stalkers. Kita panggil stalkers lah, macro stock, kita panggil stalkers. Aku kenal beberapa orang micro stalkers. Kerja diorang just memang full time stock fotografi, ambil gambar apa yang diorang buat. Boleh hidup boleh. Sebulan tu mungkin lah. Aku tak tahulah, diorang tak pernah cerita. Tapi diorang tak ada kerja lain. Diorang tak buat wedding ke, diorang tak buat design ke. Ada yang betul-betul fokus. Bulan-bulan aku rasa tak busuk, tak lari, $500. $500 kali 4, 2,000. So macam 2,000. Kau ada family time, kau ada duduk rumah ambil gambar anak ke, anak tengah main ke, ataupun masak-masak, bini kau ke, mak kau masak ke, kau ambil gambar, kau upload ke. Dia ada banyak cara, banyak genre. So basically boleh. Tapi maknanya orang ni dia ambil gambar, dia upload shot, dia deposit, okey, tiap hari dia buat. Dia kena konsisten benda ni. Apa benda yang sekarang tak konsisten? Buat YouTube pun kena konsisten tiap hari. Instagram pun kena tiap hari konsisten. Kalau tak, orang tak nampak kau. So bukan mudah. Kau tak boleh expect jual gambar USD. Mungkinlah title, aku tak tahu title ni title apa lagi kan. Jual gambar dalam USD. Tapi tak senang, tak mudah. So basically nak cakap, jangan expect aku pun buat 2 tahun pun tak secah $1,000. Ada yang buat dalam masa setahun lebih dah $1,000. Tapi itu orang buat macam full time, ataupun orang dapat belajar cara yang betul, keyword yang betul. Aku boleh introducekan korang stalkers yang buat kelas, macam Abang Hendrik, yang buat vectors macam Abang Mat, ada ramai lagi. So diorang ni pun buat cara yang proper, cara betul. Dalam masa 2 tahun aku tak tahu dah dapat berapa, tapi consistently tiap hari diorang ada sale. Tak banyak pun, sekupang sen USD at least. So ada. Tapi kalau diorang dapat sebulan pun $100, bulan pun $100, 400, cukuplah duit makan minum kan. So tapi diorang buat secara serius dan fokus benda ni saja. Kita nak fokus benda ni, tengoklah anak aku pun makan-makan, nak makan. Bukan baby, kucing pun makan, nak makan. Yalah, dia pun makhluk Allah juga kan. Tapi itu pun penat nak menjaga pun semua. Lepas tu aku nak ambil gambar lagi. So macam it's a full time job. It's a job menjual gambar. Dia bukan setakat ambil gambar jual. No. This is microstock is one of occupation lah, satu pekerjaan lah di bumi ni. Sebab apa, and Microsoft ni pun korang boleh expect gambar ni orang akan beli ataupun orang akan ni apa semua. Okay, kau rasa reporters ke, designer ke kan, reporters tentang banjir. Kau ingat dia duduk office buat tapi dengan idea. Wih, ada banjir, nak keluar pergi ambil gambar banjir tu. Diorang probably akan search dalam Microsoft punya agensi ataupun platform, cari gambar berkaitan banjir. So tak kisahlah gambar tu exact tempat ke, kalau ada exact tempat lagi bagus. Tapi kalau ada gambar yang mewakili tentang banjir, so diorang akan go beli gambar tu. Kalau korang perasan, kalau newspaper ke ataupun website ke, diorang kata picture for illustration only. So gambar
gambar ni adalah mewakili gambar yang tengah banjir, tapi bukan keadaan sebenar. Ada juga keadaan sebenar. Kalau orang dapat on the spot, orang upload, orang cari, yes. So kalau kita berkaitan dengan fotojournalis, kau pergi event, kau upload, boleh juga kau jual gambar tu sebagai editorial. Tapi masalahnya orang akan cari ikut niche lah, ikut genre. Macam designer tiba-tiba designer ni cari klien, dapat klien nak buat magazine tentang resipi. Orang ni buat resipi makanan, tapi dia bukan buat makanan, dia bukan menjual makanan lah. So dia tak adalah nak kena, takkan kau nak buat buku, kau nak kena masak semua balik punya makanan. Resipi tu dah daripada turun-temurun, daripada nenek, mak dia apa semua, tiba-tiba dia nak kumpul nak masak. Ada lebih kurang 1001 resipi, kau nak masak balik semua. Memang tak lah. So maknanya gambar-gambar, dia akan suruh designer ni, yang ni saya ada gambar planeted apa semua. Kalau tidak pun, boleh tak gambar-gambar ni, boleh tak saya nak gambar-gambar ni tu sebagai cover foto, bukan cover foto, okay, side foto lah untuk menu makanan ayam merah apa semua. Orang akan search, designer akan search. Kalau nak masak setakat 1-2 menu, boleh lah masak. Kalau 1001, memang tak lah nak masak kan. Dan contoh macam ada akak ni dalam grup Facebook, dia punya gambar kan, niche dia kan, tentang, aku tak tahulah dia kerja apa, tapi banyak gambar yang dia upload. Kalau dia kata dia jual pipe jalan pecah. Okay, kalau kat Selangor ni memang dah selalu air tak ada kan. So setiap kali kalau ada isu air tak ada kat Selangor ni, confirm gambar dia terjual. Gambar dia terjual. Okay, tengok kat news, kat Facebook ke apa kan, gambar akak ni, aku tak tahu dia kerja apa, tapi gambar dia mostly memang gambar tentang pipe besar pecah. Apa-apa pipe yang pecah nampak air kan, mostly gambar dia aku boleh nampak dah. So niche dia gambar-gambar tentang infrastructure, piping air, pengairan. So dia fokus kat niche tu. So dia terjual gambar-gambar tu. Bila ada kes pipe pecah kat Malaysia ke, luar negara ke, piping problem ke, gambar dia terjual. So dia bukan tak boleh terjual, boleh, tapi kena study lah. Dia tak boleh lah upload, harga gambar malam ni, keping gambar boleh jual $10. Malam ni aku upload 100 gambar, 100 gambar kali 10, $1,000. Aku boleh berhenti kerja lah, tak payah kerja 2 bulan. Dalam portfolio aku ada 31,000 gambar, tapi aku tak terjual. Aku tak 2,000 keping gambar pun aku tak pernah jual lagi. So mana kau bayang dalam profil aku ada 31,000 gambar, tapi tak sampai 2,000 keping pun terjual lagi. Kalau yang terjual sekarang sangat 1,000 lebih pun, kadang-kadang gambar tu ada ulang-ulang. Sekeping gambar tu orang boleh beli banyak kali. Sekeping gambar tu ada orang beli sampai dah 3 kali, 5 kali, 7 kali. So ada gambar tu yang berulang-ulang kali orang beli. Tapi profil aku ada 31,000 gambar, tapi tak sampai 2,000 pun keping terjual. Ada orang download, kita panggil DL, download. So maknanya microstock ni boleh buat duit. Lagi-lagi bila convert duit Malaysia kan, duit Malaysia jatuh $1 bersama RM5 ke apa kan, boleh. Tetapi nak kena buat plan lah. Aku main tiba je, shoot je gambar apa aku nampak, composition tak jaga, lighting tak jaga, keyword title pun aku tak jaga, just upload. Masa dulu lah, masa sambil belajar kan, aku sebab nak buat assignment, buat projek apa semua, nak je lah apa ada, mengaur-ngaur pun nak upload je. Kalau rezeki ada, sebab kalau ya masa belajar, kalau sebulan dapat masuk $10 pun RM40, apa duit makan. Yes, lepas dulu. Tapi sekarang ni kalau dah baru habis belajar ni, kau nak cari duit, tak boleh lah. So merana je, profil aku ada 30,000 gambar, tapi tak sampai 2,000 pun terjual lagi. So macam so it's not a easy thing. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni konsisten setiap bulan ada. Sebab aku dah mula fokus balik setiap bulan upload and follow my own niche ataupun trending. Especially kalau kau nak banyak sale, kena ikut trending lah. Bulan ni trending pasal apa? Isu-isu semasa COVID kan, macam COVID awal-awal dulu baru ada macam is a pandemic, ada announce, memang kecoh gambar-gambar COVID ada. So siapa yang upload awal tu, so dia lebih cepat. So itulah microstock. So dia ada banyak lagi. Ini just basic introduction. Apa itu microstock, and is it good, and macam mana, mudah ke susah ke. Aku nak kata susah tak, nak kata mudah tak. Senang kata, apa-apa yang
jika kurang ilmu atau kurang cara ataupun kurang orang guide, dia tak senang macam kita expect dia senang, sebab ada banyak benda nak kena belajar. So dia tak susah, tak senang. Ikut minat lah, minat kita ke mana, okey ke boleh buat ke macam ni apa semua kan. So basically itulah. List sebenarnya panjang list aku. Panjang. Tak apa, ini aku list down nanti kemudian. Sekarang dah 11.30, so kita wrap dulu. So kita akan sambung Shutterstock. Topik Shutterstock juga 2. Detail dia lebih pada, saya kata, step-step ataupun cara-cara nak buat ataupun log sign up lah, register. So itu yang next punya.